syaitan ini dia terdiri daripada dua golongan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut syaitan itu, orang hanya melihat kepada syaitan yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, iaitu syaitan di kalangan jin. Sedangkan syaitan ini ada dua jenis, iaitu yang kata Allah minal jinni wal insi, daripada golongan jin dan daripada golongan manusia. Sebab syaitan ini kalau kita lihat kepada makna dia, dia asal daripada perkataan syaitana. Asyaitana. Syaitana ini adalah bermaksud ba'uda, iaitu jauh. Syaitan ini peranan dia nak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga syaitan ini dia nak menghiaskan dalam diri kita yang halal itu tak baik, yang haram itu baik. Dia terbalikkan suasana itu. Sebab itu hari ini kita melihat dalam konteks pada hari ini, hatta orang Islam sendiri yang diperdaya oleh syaitan, dia memandang benda-benda haram tu nampak sedap, nampak lazat, sedangkan benda halal itu biasa saja. Maka dengan sebab itu orang boleh melakukan perzinaan walaupun dia sudah mempunyai yang sah, yang halal, tetapi masih lagi memilih yang haram. Dia boleh cari rezeki yang halal, dia cari rezeki dengan cara yang haram. Dia boleh makan minuman yang halal, tapi dia cari juga yang sedap bagi dia adalah yang haram. Mengapa jadi yang seumpama ini? Sedangkan sebagai contohnya, kalaulah kita lihat makanan-makanan yang haram, sebagai contohnya, bukan sedap pun, tak sedap. Sebagai bukti, saya pernah bertanya kepada ada seorang ini yang dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia bertaubat kepada Allah Taala, saya bertanya kepada dia apakah perkara yang dia buat semasa zaman jahiliah dululah, maknanya masa dia tak bertaubat kepada Allah lagi itu. Maka beliau menyatakan bahawa antaranya beliau minum arak. Arak itu menjadi minuman beliau. Lalu saya bertanya kepada beliau, apakah sedap arak tersebut ketika mana kamu merasainya? Dia kata bahawa arak itu tidak sedap. Tidak sedap. Memang busuk, dia kata. Tetapi saya bertanya kepada dia, kalau kamu tahu tidak sedap, mengapa kamu menikmatinya? Kenapa kamu minumnya? Dia kata entah macam mana, bila minum tu kita rasa seronok, kita rasa bangga, kita rasa dunia ni yang kita, apa tadi kawan-kawan kita semua, kawan-kawan minum arak, kau tak minum nampak leceh, nampak lekeh sangat. Lalu bila minum tu rasa gah, rasa hebat. Saudara yang dirahmati Allah, ketahuilah inilah peranan syaitan yang nak menyesatkan manusia. Maka manusia berasa seolah-olah perkara yang dia buat itu hebat, sedangkan perkara itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu dalam Al-Quran disebut fazayyanu lahum, dihiasi bagi mereka, menghiasi bagi mereka. Jadi syaitan ni tugasnya adalah menghiasi mereka itu dengan perkara-perkara yang mereka nampak, memandang seolah-olahnya tidak ada masalah mereka melakukan benda haram, benda yang melibatkan kesesatan, benda yang melibatkan kekufuran, maksiat, munafik dan sebagainya. Satu benda yang dianggap biasa. Sebab syaitan bagi mereka merasai seumpama itu, seolah-olahnya tidak ada hari pembalasan, seolah-olahnya tidak ada syurga dan neraka, seolah-olahnya atas dunia ni habis macam tu saja. Inilah pegangan, pandangan ataupun yang dipegang oleh golongan musyrikin, yang mana mereka itu dikuasai oleh syaitan. Syaitan jin, syaitan di kalangan jin. Yang ini yang masuk dalam tubuh badan manusia, yang boleh merosakkan, yang membisikkan sesuatu dalam manusia itu sendiri, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu boleh mengalir dalam tubuh badan manusia melalui saluran darah. Jadi maknanya bagaimana dia boleh membisikkan sesuatu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dia memberikan was-was kepada jiwa-jiwa manusia. Sebab itu Ibn Abbas menyatakan bahawa sekiranya kita ketika mana kita lalai daripada mengerti Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan yang menetap ataupun yang masuk dalam saluran darah kita, duduk di hati kita, waktu itu bila mana kita lalai, kita tak ingat Allah Ta'ala, waktu itu dia akan membesar dan terus membesar. Dia akan cuba menguasai diri kita. Tetapi bila mana kita ingat Allah, kita berzikir kepada Allah, kita menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebagai contohnya, maka pada ketika itu syaitan itu akan mula mengecil. Maknanya di situ apabila seseorang itu ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan dapat memastikan bahawa dia terhindar daripada perkara-perkara yang boleh dihasuti oleh syaitan. Itu syaitan di kalangan jin, saudara. Begitu juga satu lagi yang Allah Ta'ala sebut wal ins, syaitan di kalangan manusia. Syaitan di kalangan manusia ini ialah kadang-kadang kawan-kawan, manusia-manusia yang rapat,
yang mana mereka itu tidak pernah menghiraukan sesuatu perkara yang melibatkan kebaikan. Sebaliknya mereka itu berusaha untuk memastikan nak mengajak kawan dia ke arah perkara-perkara mungkar, kepada perkara-perkara maksiat dan seumpamanya. Inilah kita kata bagaimana kawan-kawan yang mana kawan-kawan seumpama itu adalah seumpama syaitan, kerana mereka telah berusaha untuk memastikan bagaimana kawannya itu juga mengikut jalan yang sesat. Maka sesiapa yang mengajak ke arah jalan yang sesat, maka golongan itulah yang disebut sebagai golongan syaitan. Tak kira lah sama ada dia terdiri daripada jin ke ataupun dia terdiri daripada manusia. Maka dengan sebab itu dalam tafsir Syekh Sya'rawi menyatakan bagaimana sekiranya kamu menurut saja kawan-kawan kamu itu ataupun syaitan-syaitan itu, maka mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kamu, jalan-jalan yang membawa kepada kebaikan, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mengikut mereka, maka kamu akan selamat. Tetapi kalau kamu mengikut mereka, iaitu kamu tertipu dengan tipu daya syaitan yang menghiaskan kepada kamu sesuatu perkara yang buruk itu sebagai baik, maka pada ketika itu saudara, ianya akan menyebabkan kamu berada dalam kesengsaraan. Dan kata Syekh Sya'rawi lagi, sesungguhnya dia kata syaitan itu dia datang kepada kita adalah untuk menguji iman orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan was-was kepada semua orang, dan dia akan menggambarkan buruk itu kepada semua orang sebagai benda yang baik. Tetapi orang yang mempunyai kekuatan keimanan yang hebat, dia dapat berdiri tegak menghalang segala was-was yang datang daripada gangguan syaitan tersebut. Dan dia tahu bahawa perkara-perkara buruk itu yang walaupun dihiasi dengan benda baik sekalipun dianggap baik, tetapi dia tahu bahawa itu benda yang buruk yang dia tidak perlu taat, dia tidak perlu ikut. Tetapi malangnya kata Syekh Sya'rawi, kalau orang itu imannya lemah, waktu itu dia begitu mudah sekali terpengaruh dengan syaitan. Kerana syaitan ini tidak pernah berhenti untuk memastikan dia terus menyesatkan manusia, cuba untuk menjadikan manusia itu mengikut jalan-jalan yang mereka lalui untuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, kata Ibn Kathir, ayat ini, ayat dalam surah Fussilat ayat 25 ini juga dapat dipahami lagi melalui ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-37 menyatakan perkara yang sama, iaitu nak memberitahu kepada kita, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sadaqallahul azim. Surah Zukhruf ayat 36 dan 37 yang bermaksud barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka daripada jalan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu antara perkara yang disebut dalam tafsir Ibn Kathir.